Semua mesti dibunuh! Menara. Ampun, tuanku. Jalankan perintah beta. Ampun, tuanku. Sembah Pati harap diampun. Pati pohonkan janganlah ke bawah duli menghukum pacal hang tuah di dalam murka, tuanku. Ampun, tuanku. Tidak. Tidak, Datuk. Apa yang beta telah kata tidak akan bergenjak dari maksudnya. Ampun, tuanku. Medah ke bawah duli sangat benar. Tetapi pada pendapat Pati, hukuman dari seorang raja itu, tuanku, hendaklah dengan neracanya yang bijak, tuanku. Jika tidak, tak ubah seperti kebun tidak berpagar, tuanku. Ampun. Beta berkuasa untuk menghukum. Dan berkuasa untuk mengurus segala-galanya. Ampun, tuanku. Pacal Laksmana seorang yang berjasa kepada negeri dan berbakti kepada tuanku. Tidakkah tuanku menentang rugi kelak jika Laksmana hang tua hilang daripada Melaka, tuanku? Datuk jangan cuba menunjuk ajar kepada beta. Ampun, tuanku. Menara. Apa yang beta perintah, jalankan. Ampun, tuanku. Pati pohonkan berfikirlah dahulu ke bawah duli. Karena fikir itu pelita hati, tuanku. Ampun, tuanku. Jangan bantah perintah beta. Hapuskan si tuah dari bumi Melaka. Dan ambil kembali Kris Tamingsari. Menyusun titah, tuanku. Bermohon, Pati. Filem-filem Melayu klasik seringkali memaparkan watak sultan dalam sistem pemerintahan beraja. Di antara mereka yang sering memegang watak sultan seperti M. Amin, Haji Mahadi, Yusof Latif, Abdullah Sani dan ramai lagi. Seniman Abdullah Sani atau nama sebenarnya Sani Muhammad Saleh dilahirkan pada tahun 1937 di Singapura. Bapanya ialah Muhammad Saleh dan ibunya pula Norlia Osman merupakan penggiat bangsawan terkenal. Mereka memiliki pentas bangsawan sendiri yang dikenali dengan nama Norlia Opera yang ditubuhkan pada tahun 1928. Maka dengan pentas bangsawan ini, seniman Abdullah Sani mula berjinak-jinak dalam dunia lakonan. Anak musang di atas kulai, anak tampuo di dalam bannya. Kailah usang tidak bapakai, oh awak anak tua tidak baduni. Setelah meninggalkan pentas bangsawan, beliau mula memasuki dunia perfilman di kategori filem, menerusi filem pertamanya iaitu Tunang Pak Dukun pada tahun 1960. Dalam filem yang bercorakkan komedi dengan logat Negeri Sembilan ini, beliau telah diberikan peranan sebagai pelakon tambahan. Seterusnya pada tahun 1961, beliau sekali lagi diberikan peluang berlakon dalam filem Lela Satria menerusi pengarah yang sama iaitu Allahyarham Dato' S. Romaino. Setelah itu, beliau telah diberikan peranan yang lebih penting pada tahun yang sama menerusi filem Hang Jebat dan Puteri Gunung Ledang dengan memegang watak sebagai Sultan. Disebabkan penjiwaan watak yang sangat berkesan melalui kedua-dua buah filem ini, beliau lebih dikenali dengan watak Sultan. Mohon ampun Pati, tuanku. Tuan Putri itu telah bersetuju atas pinangan tuanku. Tapi ia berkehendakkan 7 permohonan untuk mas kawinnya. Ampun, tuanku. Cuba Tu Mamat terangkan. Apa kehendaknya? Bulankah yang dikehendakinya? Ampun, tuanku.
Bukan demikian, tuanku. Tapi yang dikehendakinya ialah sebuah jembatan emas yang dibina dari kota Melaka hingga ke kemuncak Gunung Ledang. Hati nyamuk 7 dulang. Hati agas 7 dulang. Menarik sungguh permintaannya itu. Teruskan. Apa lagi? Ampun, tuanku. Hati kuman 7 dulang. Air pinang muda 7 tempayan. Air mata anak darah 7 tempayan. Dan darah Tengku Ahmad setempurung. Ampun, tuanku. Itu semua perkara kecil saja. Dengan mudahnya beta boleh adakan. Filem terakhir lakonannya di kategori adalah Hutang Darah Dibayar Darah pada tahun 1964 arahan pengarah B.N. Rao. Setelah itu, beliau telah berhijrah ke syarikat perfilman Shaw Brothers melalui filem Pusaka Pontianak pada tahun 1965. Selain pernah berkhidmat di kedua buah syarikat perfilman terkenal di Singapura, beliau juga pernah berlakon di bawah produksi Studio Merdeka menerusi filem Tuan Mandan pada tahun 1964. Hei Baba, ikan sepat mudi ke hulu, ikan haruan putih dadanya. Siapa cepat dapat dahulu, siapa kemudian putih matanya. Anak kera melompat pagar, anak lotung tidak berbulu. Jangan cakap berdega-dega, kalau tak dapat nanti kau malu. Buah nipah, buah rambia, mana sama buah peti. Ini anak-anak orang kaya, harta banyak, muka pun cantik. Nak, minyak tuang-tuang, tuang mari dalam kuali. Muka kau macam buang, orang tengok semua lari. Kau bilang muka aku macam buang ke? Sepanjang penglibatannya dalam dunia perfilman, berpuluh buah filem yang dilakonkannya seperti Aduhai jin budiman, makku bergaduh lagi dengan Pak Rahman. Dia suruh aku balik segera. Bagaimana pikiranmu, hai jin Ismail? Itu perkara senang saja. Kau pergi jumpa pada Tuan Manajer, minta cuti dan balik ke Singapura. Oh, saja tak berguna kalau ini tak ada. Gede! Apa yang kau nyanyi tua? Kenapa tak ikut skrip? Apa yang kau cakap ni? Kenapa kau tak ikutkan skrip aku? Time berlatih lah betul-betul. Jangan cakap pasal budak mak korang, cakap pasal minta cuti, cakap pasal nak balik Singapura. Allah, boleh pecah kepala otak aku ini. Tuan Director, Tuan Director, boleh tak saya berjumpa dengan Tuan Director berkenaan surat mak saya? Dia bergaduh lah. Nak jumpa aku pergi office, bukan di sini. Di sini time berlatih. Come on! Berlatih! Okey. Mana bertipu? Selepas bersara dari dunia perfilman, Abdullah Sani seringkali terlibat dan mendapat undangan dalam pementasan drama sandiwara di televisyen Singapura. Seniman Abdullah Sani telah mendirikan rumah tangga bersama Hajah Esah Muda dan dikurniakan dengan 3 orang anak. Boleh awak tanya sedikit ya? Tanyalah. Betulkah dia itu akan jadi isteri awak? Awak suka? Ya. Abdullah Sani telah meninggal dunia pada 4 April 2009 di usia 72 tahun akibat terjatuh di kediaman mereka, Jurong East, ketika hendak bersiap-siap untuk menunaikan solat. Beliau meninggalkan seorang balu iaitu Hajah Esah Muda, 69 tahun dan 3 orang anak. Semoga roh Allahyarham Sani bin Muhammad Saleh ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah. Rakyatku yang taat setia, beta berasa megah kerana adanya perpaduan yang erat di antara rakyat seluruhnya untuk menuntut keadilan. Sekarang beta telah ensaf. Rosaknya budi pekerti Sultan adalah merupakan sendi keruntuhan yang maha hebat. Sebaliknya, Sultan yang adil adalah merupakan kunci kesejahteraan
dan kemakmuran rakyat dan negerinya. Sekarang beta mengaku di atas kesalahan-kesalahan beta yang telah lampau. Sebaliknya, jika kamu nak bunuh juga diri beta, bunuhlah. Beta rela. Beta serahkan nyawa beta kepada kamu sekalian. Serta orang yang hampir menemui maut berhak meminta maaf atas kesalahannya. Allah!